Tengok sekarang ni bukan anda yang kami panggil. Bukan J, bukan J. Bukan J juga. J jangan terasa ya dekat rumah. Kita tengah borak dengan produser baru kita yang sangat-sangat kacak bergaya, Botak. Ya, nama dia Botak. Jadi 1, 2, 3, 4 untuk last match punya Tapi dia tak elimination. botak pun, Top. Dulu dia botak. Dulu dia botak. Ya, sekarang ni dia dah simpan rambut. Mungkin, tapi tak apa. Kita tengoklah nanti apa sebenarnya dia punya rencana dia. Match 15 daripada 18 untuk kita lihatkan sebelum kita berakhir terus pada hari ini. Sekali lagi flight path yang sangat baik diberikan kepada pemain-pemain ini. Yep. Fly path yang bermula dari kawasan Milta Power berakhir di kawasan hospital. Dengan lafaz bismillah, termasuk dalam Erangel dan mendoakan yang terbaik untuk 5 pasukan Malaysia yang beraksi pada hari ini supaya kelima-limanya akan layak ke peringkat top 8 ke Super Sunday tanpa melalui peringkat last chance tersebut. Permintaan yang besar, tetapi dengan bantuan doa dan juga semangat daripada anda pastinya akan memberikan hasil yang lumayan untuk pemain-pemain ini. Kita lihatkan flight path ini sudah pun separuh jalan. Macam biasa Erangel saya rasa tidak akan ada berlaku apa-apa pertarungan sekalipun. Walaupun kita nampak NKT dan juga Yudo Alliance bersebelahan di kawasan farm. Aku tanya Mos. Mos, kenapa korang ni dekat farm ni tak bergaduh? NKT dengan Yal tiba-tiba baik. Sebab diorang kata sebenarnya telah pun dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Mereka... Baru je cakap, brother. Hey. Mos, apa ni Mos? Aku backup kau ni. Hey. Tak. Kita yang nampak delay sikit. Tapi... Oh, habis. Alamak. Habis kot. Kena juga. Oh, kelup pula yang kena. Aduh. King kelup. Sayang. Kau baru je cakap. Aku rasa aku tak boleh cakap lah. Hari ni aku cakap semua tak kena. Aku pun ada apa? Sumpahan-sumpahan macam J dengan on the go ke macam mana? Ya tu. Masalah korang ni apa benda yang kau cakap tu tak betul. Kan? Macam J dia letak J dengan on the go dia letak tim-tim yang dia rasa konon-kononnya boleh chicken, tiba-tiba yang tu yang akan tusun. Macam aku tu juga balik jugalah. Tak tahulah kan. Nanti boleh tukar prediction aku. Mungkin itu yang menyebabkan Geek Fam tak berjaya dapatkan mata lagi tak tahulah. Ya, itu yang berlaku. Satu kejatuhan yang agak malang sekarang ini untuk Yudo Lions. Tak pernah lagi mereka bergaduh. Ya, betul. Kenapa timing Kenapa Mos, kenapa sekarang kena bergaduh? Apa yang berlaku Sebab flight path ni nampak baik kan? Baik je itulah. Mungkin kesilapan daripada adik Luke sebentar tadi nak ambil kereta sebab mereka memang dah bahagikan farm tu kepada dua belah. Satu belah untuk Yudo Alliance, satu belah untuk NKT. Dan daripada Mos sendiri pun dia cakap dekat aku, NKT ni tak ada masalah pun dengan kita orang. Diorang turun sekejap, loot tak sampai berapa minit terus masuk dalam. Sekarang ada masalah? Sekarang ada masalah lah. Kau siap lah. Dia tak ada. Taklah. Mungkin lah kenapa yang berlaku tadi adalah kereta tersebut direbut kan. Tapi contoh kalaupun mereka ada persetujuanan. Adik Luke duduk situ dengan tim NKT pun nampak takkan diorang nak tengok je each other, betul tak? Ya, betul. Nak kena tembak juga. Sebab untuk pengetahuan anda yang berada di rumah, kalau dah depan mata tapi tak tembak, dua pasukan itu akan dihukum. Yep. Sebab mereka tak menunjukkan sportsmanship dan juga mereka tak bermain di the best capability. Apa sebenarnya? The best maksudnya di faham. Capability yang terbaik lah untuk mereka. Dia pernah berlaku untuk Team Loops. Sewaktu mereka berada di gereja 3 orang. Oh ya, betul. Dekat kawasan ruins. Loops mungkin boleh defend. Kenapa kita orang tak tembak? Kita memang tak nak tembak. Kita nak bersembang sekejap kan. Tapi tak boleh. Pihak PUBG Mobile menghukum. Alasannya adalah sebab mereka tak bermain di the best capability mereka. Contohlah. Sebab mereka boleh menembak. Tapi itu yang menyebabkan KT terpaksa tembak juga. Ya, betul, tepat sekali. Kredit VIP daripada Pochinki sebentar tadi ke bahagian belah Gunung Gatka. Mendaki daripada bawah. Meranapkan ni pasukan ini. Face Clan yang memang sedia ada dekat atas dan CRVP langgar macam tu sahaja. Kredit VIP satu pasukan yang memang tak boleh untuk dipandang sebelah mata. Sekali sahaja momen tu diperlukan, switch on. Dan mereka terus beast mode untuk dapatkan pasukan-pasukan yang lain. Dan kita harapkan perkara itu berterusan untuk pasukan mereka dalam game-game yang berbaki untuk group stage yang terakhir pada hari ini. Tapi kita lihatkan untuk Audrey yang akan bergerak ke kawasan looting beliau di kawasan Ferry Pier. Bergerak terus sebenarnya, nampak gayanya. Untuk terus berada di kawasan rumah 12, Snipes
M4 dan juga shotgun. Shotgun sekarang ini adalah weapon yang paling selalu diambil lah. Ya, betul. 5 peluru ke, 2 peluru ke, S12K 10 peluru ke, apatah lagi DBS akan dipegang oleh pemain-pemain ini menjadi peluru ataupun senjata kedua pilihan untuk mereka. Tembak jauh M4 boleh. Betul. SKL pun boleh, AKM pun boleh kalau tapping dan sebagainya. Tapi tidak untuk jarak dekat kalau anda menggunakan M4 ataupun SKL. Lawan dengan shotgun, kemungkinan untuk shotgun itu menang lebih tinggi daripada senjata-senjata yang lain. Dan gameplay tabrak ataupun gameplay melangkah itu nampaknya semakin popular sekarang ini. Jadi disebabkan itu second gun mereka ataupun second weapon mereka perlu untuk mereka gunakan shotgun tersebut. Tapi apa yang cuba untuk dilakukan oleh STX menjangkakan mungkin ada blocking yang akan berlaku tapi tidak nampak gayanya. Torak dah pun bergerak dan juga pasukan-pasukan yang lain tidak melakukan roadblock tersebut. Ya, perkara yang pelik sebenarnya sebab kebiasaannya BTR ataupun Bigatron Red Aliens, diorang akan buat roadblock dekat bahagian jambatan kanan itu dan STX banyak kali mereka terpaksa untuk menghadapi pasukan-pasukan ini yang cuba untuk mengganggu mereka tapi alamak. Pasukan Malaysia berdekatan dengan pasukan Malaysia waktu ini. Leon. Haji lari Haji. Snipe. Oh, snipe akan ditembak jatuh oleh Leons. Yudo Lions akan dapatkan keuntungan terbesar. Satu mata. Ini nampaknya berkemungkinan besar boleh untuk diambil oleh mereka. Tapi Olio, nyawa beliau direndahkan dengan sangat-sangat banyak oleh Aizin yang telah pun menanti di kawasan batu tersebut. Dan Audrey datang untuk memberikan bantuan kepada rakan-rakan yang lain. Tapi sayang untuk Snipes, sememangnya akan dihantar ke lobi terus. Kejap, mana seorang lagi? Okey, ini dia. Jimmy berada di kawasan yang agak jauh. Satu orang. Dan mungkin satu orang ini yang akan dicari. Mereka tahu Yudo Lions tak cukup ahli pasukan. Mereka tahu adik Luke dijatuhkan paling awal. Dan kelebihan buat masa ini untuk Geek Fam. Mereka dapat bergerak nampaknya. Mencari Jimmy mungkin. Itu yang mereka cuba untuk lakukan pada ketika ini. Tidak. Mereka pergi tempat lain. Yep, nampaknya akan mementingkan kawasan circle terlebih dahulu kerana sukar untuk Geek Fam mungkin. Tak berapa nak pasti mereka nampaknya akan melarikan diri terus dengan 3 orang pemain yang berbaki. Terselamat untuk 2 pemain daripada pasukan U2 Alliance yang berada di kawasan bawah sebentar tadi. Dan mereka akan memegang kawasan rumah di tepian pantai ini. Dan agak berhampiran dengan pemain-pemain daripada pasukan STX yang telah pun merentasi kawasan jambatan ini. Daripada drop spot mereka iaitu Novo Repnoye. Aizin macam tak tahu. Dia STX di depannya dan dia terus melakukan pergerakan. Okey, dia dah nampak satu. Belah kanan dekat rumah simpang tersebut. Adakah dia nampak ada orang? Dia terus saja bergerak kembali kepada rakan-rakannya. Informasi tersebut penting. Dia dah tahu, jadi dia akan memberikan informasi yang baik kepada pasukannya ataupun rakannya yang lain. STX gunakan kereta terus bergerak. Dapatkan kawasan rumah simpang ini. Satu permulaan yang kurang baik untuk 2 pasukan Malaysia. Iaitu Geek Fam dan juga Yudo Lions. Yep, sekali yang pertama, 20 saat saja lagi bakal mula untuk bergerak tutup sepenuhnya. Circle di bahagian kanan map kita nampaknya untuk pusingan kali ini. Yep, bertitik tengah di bahagian kawasan Milta. Untuk circle yang pertama dan banyak pasukan telah pun memenuhi bahagian tengah tersebut. Tapi circle akan hard shift sekali lagi. Ia akan pergi bertitik tengah pula kali ini di kawasan prison dan juga Milta. Video tu ada circle. Ini kawasan mereka. Paling dekat sebenarnya untuk mereka. Masuk ke dalam kawasan circle yang seterusnya. Boom. Juga melakukan pergerakan bersebelahan sekarang ini dengan satu pasukan. Siapa tu? Flash? Yep, Flash ke depan. Flash dan Boom akan terus saja bergerak. Satu persoalan sekarang ini, apakah gaya permainan yang akan ditunjukkan oleh Geek Fam dan juga Alliance? Adakah mereka akan menggunakan gaya agresif tersebut? Kerana support untuk Geek Fam telah pun terjatuh, itu Snipe. Satu lagi adalah Yudo Lions. Mereka kehilangan fragger, rusher mereka. Iaitu Kluk ataupun adik Kluk. Tapi saya rasa Yudo Lions dah boleh gelak-gelak dah sekarang. Mereka dah hampir layak. Boleh kata dah layak lah ke Super Sunday kan? Betul. Jadi satu mata tambahan tersebut pun dah boleh melegakan mereka. Untuk mereka pastikan slot ke Super Sunday tersebut. Oh, Indonesia menentang dengan Indonesia. RRQ berjiran dengan Boom di bahagian kawasan high ground prison saat ini. Tapi belum lagi
berlakunya satu pertarungan yang genting di antara kedua-dua belah pihak. RRQ sedang pun meletakkan diri mereka dalam satu posisi yang mereka mampu untuk mengawal jika ada pihak lawan datang daripada kawasan belah belakang, juga memfokuskan diri mereka terhadap Boom yang agak berdekatan waktu ini. Boom nampak kurang selesa sebenarnya dengan ground yang diambil. Mereka dapat diperhatikan oleh pasukan Flash yang berada dalam kawasan compound dan terus mengantar dua daripada pemain mereka untuk berada di kawasan yang berbeza, splitting dua-dua. Dan kita boleh katakan setup juga sebenarnya. Kalau ada tim lalu ke kawasan jalan raya itu, daripada dua arah berbeza, Boom boleh dapatkan knockdown mudah terhadap pihak lawan yang cuba untuk melakukan rotasi. Ya, tapi cendawan di sebelah prison tersebut dibiarkan kosong nampak gayanya oleh Boom. Mungkin disebabkan low ground ataupun mungkin juga ada yang dah pun mengawal kawasan high ground tersebut. Observer tolong tukar please. Kau tengok lama-lama buat apa? Member tu duduk dalam bilik sempit macam tu tengah merenung masa depan kan? Aduh. Ini dia Kuan Ji berada di kawasan ini. Mungkin boleh untuk kita lihatkan di manakah kedudukan pasukan yang lain yang akan melakukan pergerakan masuk ke dalam kawasan circle yang seterusnya. Circle yang ketiga selepas ini akan ditunjukkan kepada anda sedikit masa saja lagi. Dan kita masih lagi untuk melihatkan tiga pasukan ini. Saya tak pasti kenapa. Apa yang menarik sangat dengan tiga pasukan yang berada dekat prison ni? Tengoklah tim lain kejap. Sebab ni je kot yang paling dekat. Aku tak tahulah kenapa kan. Tapi ya menarik. Sangat-sangat menarik daripada Boom Ponbit. Oh, yo. Mengambil kawasan parit. Tengoklah tim lain yang tengah rotate ke apa kan. Okay. Tu Creed VIP ada 14 kill tadi kan. Kempak kat tu kan. Tengok tim tu je kan. Tengok dalam bilik pun dia pergi tengok. Aduh, kan aku dah bebel. Tapi itu dia, Creed VIP akan bersebelah dengan Yudo Lions. Mereka mungkin akan berlawan sedikit masa saja lagi. Kawasan Milta tersebut akan dihuni mungkin oleh Creed VIP. Sedikit masa saja lagi. Kawasan yang agak nostalgic sebenarnya untuk Iron Pro dan juga Voki. Drop spot untuk mereka. Tapi Creed dalam mood mencari. Mereka dalam mood 14 kill sekarang ini. Mereka dengar tembakan. Mungkin mereka akan push. Mereka akan bertindak gila untuk pemain-pemain Creed VIP, tapi satu swing rotation ke bahagian kawasan hadapan Milta untuk mereka masuk ke dalam kawasan circle yang ketiga saat ini. Tapi fight sedang berlaku. Todak menentang dengan FaZe Clan. Satu berbalas satu waktu ini. Tapi untuk FaZe Clan tinggal dua saja yang berdiri. Dan Pintores perlu untuk dicari. Nyawa-nyawa ikan. Onzen akan dapatkan Cleon. Sayang untuk pasukan Todak. Masih belum menjumpai rentak pada hari ini. Kini tinggal berbaki dengan satu orang saja berkemungkinan besar, iaitu Iftar yang datang dari kawasan belakang. Iftar, situasi 1v2 untuk ditempuh oleh diri beliau sekarang ini. Tapi nampak sepertinya ada third party daripada kawasan belakang yang mungkin bakal menyusul. Yang berwarna ungu cair, iaitu Yudo Alliance yang datang untuk third party. Dan berkemungkinan besar Yudo Alliance yang akan dapat kill terhadap FaZe Clan nanti. Ya benar, tapi Iftar masih lagi menunggu tembakan tersebut. Dia akan ditembak daripada Alter Ego. Kau punya jauh, bukan third party dah ni. Fourth party dah pun sampai. Alter Ego sedang memerhatikan. Geek Fam juga sedang berada di dalam kawasan yang berada berdekatan. Nampaknya Yudo Alliance mahu untuk mendapatkan jumlah penyingkiran, memanfaatkan perlawanan ini menjadi satu third force untuk mendapatkan FaZe Clan. Mela yang terjatuh mungkin boleh untuk dihabiskan untuk mereka mendapatkan kill point tersebut. Jimmy ada 7 grenade nampak gayanya. Bidiar dijatuhkan oleh STX. Meninggalkan hanya Zuxi bersorangan saja sekarang ini. Oh ya, Zuxi. Tugas yang berat untuk diri beliau dan dia akan cuba untuk larikan diri XTX. Mereka tahu tinggal satu saja lagi berbaki untuk pasukan Bigatron Red Aliens, iaitu Zuxi yang sedang pun cuba untuk dicari. Jimmy akan mendapatkan Mela dan FaZe Clan. Tinggal dengan dua orang sahaja lagi yang tegak berdiri untuk pasukan mereka. Manakala untuk nasib Zuxi, adakah dia akan dapat lari dengan selamat daripada cengkaman pihak lawan daripada Vietnam ini? Tapi dia telah pun melepaskan tembakan dan kedudukan beliau akhirnya diketahui oleh STX dan mereka akan berjaya untuk mengeluarkan BTR ke tangga yang ke-14 dengan hanya satu mata singkir sahaja. Belum lagi hari ataupun ada game yang baik untuk Bigatron Red Aliens. Ya benar. Mereka berada di tangga yang ke-14. Satu game yang kurang kemas daripada mereka juga, Yudo Lions. Sekarang ini ada satu lagi grenade. FaZe Clan hanya tinggal 2. Tapi FaZe Clan menangguh-nangguhkan kematian mereka dengan duduk diam saja. Tidak langsung melakukan pergerakan agresif. Circle berada di mana? Adakah akan tarik kepada Yudo Auto yang betul-betul memerlukan game baik untuk mereka mendapatkan mata? Tidak nampaknya. Ada satu pergerakan yang perlu untuk dilakukan oleh Yudo Auto. Tetapi untuk pasukan daripada Flash, more DPX, Roy, RRQ, Boom
Mereka dah ada dalam kawasan circle. Mungkin sebab itu observer tengok 3 tim tu tadi. Mereka dapat circle rupanya. Ya, mereka dapatkan circle dan dalam kedudukan yang baik untuk memerangkap pasukan-pasukan yang bakal datang berdekatan dengan mereka. U2O2 nampak agak berdekatan dengan Roy. Abi melepaskan tembakan jarak jauh. M416 dan juga suppressor. Bukan kegemaran ramai sebenarnya, tapi dia letak juga suppressor dekat situ untuk mencari Zoro. Damage demi damage diberikan. Adakah Abi mampu? Abi, sikit lagi Abi. Tapi akhirnya rakan-rakannya juga akhirnya tolong menembak bersama. Tapi masih lagi tiada keuntungan yang terlalu besar untuk pasukan U2O2 terhadap MRPX yang berlari-lari di kawasan terbuka tadi. Ya, muzzle suppressor tersebut tidak langsung memberikan bantuan daripada kawalan recoil, tapi Mujo dia prone. Jadi boleh sedikit memberikan bantuan tersebut. Suppressor di game ini mungkin boleh memberikan juga kelebihan. Apabila mereka tidak langsung dapat mengetahui siapa akan melepaskan tembakan, tapi Jumper secara tiba-tiba diserang oleh STX, tapi Jumper dapat satu. Mencari yang kedua. Backup mana backup? Tapi backup belum sampai. STX akan terus melepaskan grenade. Nyawanya begitu rendah. Abi dah pun juga melepaskan tembakan sekarang ini. Satu orang dijatuhkan lagi. Yen. Okey, cantik daripada U2O2. Adakah Jumper boleh untuk diselamatkan? Hanya meninggalkan satu orang saja lagi untuk STX. Tapi Jumper dah pun dihabiskan nampaknya. Ya, perlu untuk bergerak dengan pantas sebelum STX mula untuk reset pemain-pemain yang sedang pun di knockdown tersebut sebentar tadi. U2O2 perlu untuk langgar kawasan batu itu dengan pantas demi mendapatkan mata-mata singkir yang diperlukan terhadap pasukan STX dan akhirnya mereka akan bergerak maju. Adakah mereka akan menjumpai? Tidak terlepas sebenarnya pemain STX di belakang Razer. Adakah mereka ada info? Ada pemain terakhir daripada U2O2 di bahagian luar circle, tapi belum lagi ada kepastian bahawa STX akan dijumpai ataupun tidak oleh mereka. Manakala untuk MRPX sedang bertarung dengan Roy yang berada berseorangan diri saja, iaitu Silence dalam kawasan tersebut. U2 Alliance tiba-tiba dikeluarkan dengan agak awal. 13 kedudukan mereka dengan 3 mata singkir. Ya, benar. Dengan 3 mata singkir untuk mereka. Boho 340 peluru. Masih lagi memerhatikan sekeliling. Tembakan dilepaskan untuk mendapatkan Silence. U2O2 ada 3. Dia sempat save. Wow. STX dekat bawah. U2O2 tidak perasan perkara tersebut. Creed VIP terus dengan mood mereka untuk berlawan. Tapi satu daripada mereka dijatuhkan. Iron Pro dengan satu bom. Cuba untuk melepaskan grenade tersebut. Alamak, tak kena. Tapi sampai kena. Dapat Creed VIP. Masih kekal cemerlang. Mereka ada 3 penyingkiran sekarang ini. Ya, masih lagi konsisten dalam mengambil pertarungan-pertarungan yang penting untuk Creed VIP. Masih ada 4 orang pemain. Tapi kawasan circle belum lagi dapat untuk diambil oleh pasukan mereka. Geek Fam diperhatikan oleh Roy. DP28 daripada Nguyen berjaya untuk mengenakan sedikit sebanyak damage terhadap pemain-pemain daripada pasukan Geek Fam. Waktu ini yang mengambil kawasan yang agak terbuka untuk mereka pegang saat ini. Dan ditembak jatuh oleh Tas. Damrud akan dihabiskan serta-merta. Tinggal 2 sahaja lagi pemain untuk pasukan Geek Fam dalam permainan saat ini. Tapi circle yang kelima, adakah akan bergerak untuk RRQ ataupun untuk pasukan-pasukan yang berada di bahagian selatan? Nampaknya Alter Ego dan NKT akan dapatkan keuntungan yang besar. Begitu juga dengan RRQ, tapi perlu untuk berjaga-jaga. Creed VIP dan juga Boom mungkin akan datang mendekati mereka. Ya, 2 pasukan yang ada penyingkiran yang banyak, iaitu Creed VIP dan juga Boom untuk game yang sebelumnya akan merapati kawasan circle. Jadi yang berada di dalam circle tersebut kena risau. Tapi adakah tadi STX dijatuhkan oleh U2O2 ataupun siapa? Tak pasti. Ya, kerana U2O2 sekarang ini mereka berada dengan 3 kill. Jadi kemungkinan mereka yang dapatkan STX tersebut sebenarnya. Satu grenade dibaling ke arah U2O2. Mereka mungkin dah pun kerosakan segala jenis kenderaan untuk mereka masuk ke dalam kawasan zone. Apa pilihan yang mereka ada sekarang ini? Tembakan lagi kepada Audrey. Mob GPX dapatkan satu lagi. Betul-betul terbuka. Free hit daripada Mob GPX untuk mencari Geek Fam yang betul-betul menadah nyawa. Dan akhirnya dikuburkan sekali lagi tanpa sebarang mata. Yep, sayang 3 game untuk Geek Fam. Kehilangan apa yang mereka dapatkan pada hari yang pertama group stage tempoh hari. Tapi untuk Abi ada bom depan muka beliau. Nasib baik. 1 hit saja lagi. Nasib baik Abi masih lagi bernyawa. Yen akan berlari-lari di kawasan terbuka diperhatikan oleh RRQ. Begitu juga dengan MRPX. O2 juga dalam satu kesulitan untuk mereka masuk ke bahagian hadapan. Entah bagaimana Roy yang duduk dekat kawasan kontena ini. Di tengah-tengah banyak pasukan yang berbeza. Mereka yang paling selamat.
mereka yang tak dijatuhkan langsung, malah mereka pula yang menjatuhkan pasukan-pasukan yang berada di sekeliling mereka. Begitu baiknya penjagaan circle daripada pasukan Roy. Ya benar, pemilihan kawasan berhenti untuk U2O2 nampak gayanya memberikan padah kepada mereka. Creed VIP terus kekal cemerlang 4 penyingkiran untuk mereka. Tapi sekarang ini keputusan daripada mereka. Apakah mereka akan push kepada Alter Ego? Ya betul, mereka akan melakukan perkara tersebut. Rosemary sedang menunggu. Rosemary yang melepaskan tembakan. Nyawa datuk kedua daripada pasukan Creed VIP ini. First aid kit akan digunakan oleh Newbies. Circle menutup tetapi mereka dah pun berada di dalam kawasan circle. Rosemary akan dijatuhkan oleh Iron Pro. Satu tembakan baik. 4 mungkin akan menjadi 5. Tapi satu lagi kejatuhan juga berlaku untuk Creed VIP. Creed VIP saat ini perlu untuk meranapkan Alter Ego yang berada di hadapan mereka. Tapi Hans, backup yang baik daripada jarak jauh menjatuhkan Newbies. Dia akan mula untuk bergerak berdekatan dengan rakan-rakan beliau mungkin. Creed VIP diserang kembali oleh pasukan Alter Ego. Okta dengan satu bom tangan. Adakah kena tepat? Oh, Chewie akan dijatuhkan. Sayangnya untuk Creed VIP. Mereka mendapatkan knockdown awal dan berkemungkinan besar mereka pula yang diserang kembali sekarang ini oleh Alter Ego. Tanpa henti dengan balingan-balingan bom tangan ini. Daripada Alva, adakah ini akan menyebabkan satu lagi akan jatuh? Nampaknya tidak. Masih lagi bernyawa untuk keempat-empat pemain daripada pasukan Creed VIP. Dan sedikit masa juga dibeli oleh pasukan Alter Ego untuk reset Rosemary yang dijatuhkan sebentar tadi. Iron Pro berjaya untuk melarikan diri sebentar, mengeluarkan sebentar daripada kawasan yang tersepit ini. Akan flank sedikit di bahagian sebelah kiri. Hans For You belum lagi berjaya untuk mendapatkan knockdown yang dia dapatkan sebentar tadi. Satu lagi grenade sampai. Okey, kena lari. Chewie terpaksa untuk kata bye-bye. Tetapi harapan masih ada sekarang ini. Untuk Creed VIP, mereka kena jatuhkan satu dan kemudian fight akan menjadi 3 lawan 3. Tetapi nampaknya sukar. U2 dijatuhkan dalam masa yang sama. Alva melepaskan tembakan tapi Alva dijatuhkan kembali. Iron Pro nampak gayanya masih kekal dalam perlawanan pada saat ini. Okta nyawanya betul-betul di hujung tanduk. Tapi belum lagi berjaya untuk dijatuhkan. Ada campur tangan daripada RRQ dan akhirnya Creed VIP dijatuhkan dengan 4 kill pada kali ini. Dengan satu mata daripada sudut placement point. Yep, 5 mata secara keseluruhannya untuk mereka. Manakala untuk Alter Ego, bernasib baik tiada third party yang datang ke arah mereka. Reset akan dapat untuk dilakukan keempat-empat pemain akan mampu untuk berdiri kembali untuk pasukan mereka. Roy kehabisan healing item ataupun macam mana tetap ingin juga menyelamatkan tas di kawasan terbuka. Ini bukan mission impossible bang, tapi dia buat juga perkara itu dan mereka menerima segala padahnya. 2 hilang dalam sekelip mata untuk Roy. Berbaki dengan hanya 1 orang dalam kawasan kontena itu sedang pun menyorok. Manakala untuk RRQ memberikan berilan tembakan terhadap pasukan MRPX yang berada di kawasan terbuka, tapi tak boleh dilupakan Flash yang boleh mendaki kawasan gunung mereka ini. Tapi ada penjagaan yang baik oleh salah satu daripada rakan mereka yang masih berada di luar kawasan circle. Ya, satu smoke akan dibaling ke sebelah kanan. 2 sebenarnya smoke itu dibaling Morph GPX. Zoro. Mereka berada di kawasan yang sebentar tadi. Tak silap saya Geek Fam ada kat sini. Ya. Yang menyebabkan Aizen dijatuhkan sebagai last guy. Malangnya pada kali ini sebelum kita solat maghrib, tidak ada pasukan Malaysia yang ada. Untuk kita melihatkan mungkin kemungkinan chicken dinner daripada bendera Malaysia. Walaupun kita ada 5 pasukan Malaysia pada perlawanan grup ini. Nampaknya itu tidak berlaku. Morph GPX dijatuhkan 1. Snap berjaya untuk mendapatkan 1 orang daripada mereka. Flash sekarang ini berada di kawasan low ground. Mereka mungkin akan memanjat kejatuhan tersebut. Mungkin akan memberikan izin untuk mereka masuk ke dalam kawasan zone. Dan pergerakan sedang dilakukan. Beberapa grenade dibaling. Tetapi satu pelanggaran bersih daripada Flash. Ya, langgar lari daripada Flash untuk melakukan MRPX. Top 5, 5 pasukan sahaja lagi yang tinggal. Dan kebanyakan pasukan, semuanya ada 4 orang pemain kecuali Roy yang tinggal dengan 1 orang sahaja. Quan Ji, adakah dia akan dijatuhkan? Tidak, masih selamat. Alter Ego akan menyerang kepada pasukan senegara mereka, RRQ. Peperangan saudara akan berlaku di antara mereka berkemungkinan besar. Tapi asal mendengari kenderaan tersebut melarikan diri, jadi dia pula yang akan push ke hadapan. Tak banyak peluru yang berbaki untuk Asa. 2 magazine sahaja lagi yang tinggal untuk beliau guna pakai. Tapi Alter Ego memancing-mancing pemain-pemain daripada pasukan RRQ sekarang ini. Kalau ada sedikit overpicking yang dilakukan dan kemudian ada knockdown yang datang, pastinya Alter Ego tak ada segan silu untuk push maju ke hadapan. Benar, Alter Ego satu gameplay yang masih agresif. Di ringga sebelumnya mereka ada 11. Kali ini mereka berempat. Mereka mahukan chicken dinner tersebut.
Tidak mustahil juga untuk mereka dapatkan. Mereka mengambil perlawanan sekarang ini. Mereka memilih untuk mengambil perlawanan dengan pasukan daripada NKT daripada Thailand. Satu kejatuhan berlaku. Mr. Joe dengan grenade yang cukup baik. Balingan grenade yang kedua sekarang ini. 2 knockdown nampak gayanya telah pun berjaya untuk didapatkan oleh NKT. Alter Ego, harapan chicken ini akan diranapkan dan ada third party pula daripada RRQ. Tadi Alter Ego memancing, sekarang ini RRQ menjawab pancingan tersebut. Tapi nampak gayanya RRQ dijatuhkan satu orang daripada mereka. Memanjangkan sedikit hayat untuk Alter Ego. NKT boleh memanjat untuk terus menjatuhkan Alter Ego. Tetapi dengan adanya RRQ, Alter Ego sekarang ini somehow terselamat. Yep, tinggal satu saja berbaki untuk Alter Ego. NKT akan berjaya untuk reset kembali kepada 4 orang pemain. Circle yang ke-6. 20 saat saja lagi akan untuk bergerak tutup. Okta akan dihabiskan. 3 pasukan saja lagi yang tinggal. Dan Chicken Dinner ini boleh pergi ke 3 buah pasukan ini. RRQ, Flash dan juga NKT. Flash dalam kedudukan yang selesa di dalam kawasan Circle. RRQ selepas mengeluarkan Alter Ego bertindak dengan sangat pantas untuk memfokuskan diri mereka untuk berada dalam kawasan zon selamat yang ke-7. Manakala untuk NKT sangat-sangat perlahan. Mereka ditelan oleh zon biru. Wow, AWM. Tapi tembakan tersebut tidak tepat kepada sasaran. Tetap juga Triple F akan menjatuhkan Wunti daripada pasukan Flash saat ini. Hanya 2 saja lagi berbaki yang perlu untuk dicari. AWM tepat untuk menjatuhkan pemain tersebut. 9 mata singkir untuk NKT. Tapi mereka sekarang ini perlu untuk berhadapan dengan pasukan RRQ. Ya benar, 2 daripada pasukan Flash berada di kawasan ini. Mungkin diorang masih lagi boleh sebenarnya untuk dapatkan Chicken Dinner kerana perlawanan mungkin akan berlaku terlebih dahulu di antara RRQ dan juga NKT. NKT mendedahkan badan mereka. Di sebelah kiri mereka ada RRQ yang menunggu masa saja untuk melakukan satu penyelinapan untuk cuba menjatuhkan satu orang daripada NKT. 4 daripada NKT sekarang ini masih lagi hidup. Ada advantage yang paling besar tetapi daripada sudut ground, bukan milik mereka. Yep, Snap melompat-lompat mencari info tapi belum lagi ada player NKT yang berada di dalam skrin beliau saat ini. Masih berjaga-jaga untuk ketiga-tiga buah pasukan. 2 Erangel yang di mana kita nampak di circle yang ke-6 tinggal 3 pasukan saja lagi. Ini melihatkan kepada kita bahawa agresifnya gameplay di hari terakhir untuk group stage ini, di mana lebih banyak tekanan diberikan untuk berada dalam top 8 tersebut untuk mengejar pasukan-pasukan yang berada di tangga-tangga teratas yang tidak beraksi pada hari ini. Semuanya step up the game. Tapi siapa yang akan muncul di atas? Adakah RRQ? Adakah NKT? Adakah Flash sekalipun yang ada 2 orang pemain? Circle masih untuk mereka. Dan kita lihat RRQ perlahan demi perlahan merencanakan sedikit gerakan terhadap NKT yang berada di kawasan low ground saat ini. Ya benar, Flash mungkin boleh untuk melakukan third party dan itu dia satu kejatuhan untuk satu orang. Tapi grenade sampai depan mata tak sempat nak elak. RRQ tinggal 2, NKT tinggal 3 dan Flash memerhatikan rezeki di depan mereka sekarang ini. Kereta sedang dihidupkan. Kemanakah mereka mahu pergi? Tidak. Mereka turun balik kereta. Mereka melepaskan tembakan. Puan dapatkan pula Mr. Joe. RRQ, NKT dan juga Flash masing-masing tinggal 2 saja masih lagi berdiri. Tapi NKT akan fokuskan untuk membangunkan kembali ahli pasukan mereka. Flash memerhatikan juga daripada jauh, tidak melakukan pergerakan agresif atau berisiko tinggi. Snap, Ryu bergerak terus ke depan. Tembakan daripada The God. Dapatkan 1, meninggalkan 2 saja lagi, masih lagi bernyawa. Tembakan daripada No Mercy Ryu juga dan akhirnya RRQ dikuburkan. Flash ada peluang untuk mendapatkan Chicken Dinner. Ya, perlu untuk terpati sekarang ini. 2 orang saja yang berdiri untuk pasukan NKT. Revival, adakah sedang pun dijalankan? Nampak seperti tidak. ada God sedang pun cuba untuk heal up. Mereka di hujung-hujung circle yang ke-8 saat ini dan Flash tak mahu untuk bergerak dengan terlampau terbuka. Kerana mereka juga diperhatikan pada waktu yang sama. Triple F larian ke bahagian hadapan, ke bahagian pokok tersebut untuk membantu dan mengangkat rakan beliau. Flash tak buat apa-apa lagi. Tiada bom yang dilontarkan. Tiada langsung unsur-unsur ingin agresif ke hadapan daripada Flash. Dan ini membenarkan NKT akan dapat untuk reset dengan 3 orang pemain. Circle yang terakhir, 2 lawan 3. Thailand menentang dengan Vietnam. Hampir-hampir yang T untuk dijatuhkan terlebih dahulu. Ya, tembakan terus dilepaskan. Okey, kembali menjadi 2 lawan 2. Bukaan yang baik sebentar tadi daripada Flash, tapi tembakan palas. Dan itu dia 2 lawan 1. Sekarang ini mereka dah tahu kedudukan secara tepatnya di manakah ahli pasukan Flash yang terakhir. Adakah dicuba untuk melakukan revival sekarang ini? Circle sedang menutup, sempat ataupun tidak. Inisiatif baik
daripada NKT bergerak terus pegang grenade untuk baling. Mencari 2 orang daripada pasukan Flash. Grenade itu akan sampai. Tak meletup tepat kepada Kuan Ji. Flash masih ada peluang untuk mendapatkan chicken dinner. Tapi NKT garang sekarang bergerak turun ke depan. Cuba mendapatkan tembakan dan sekarang ini dijatuhkan balik. Makan balas sekarang ini daripada Flash. Kembali menjadi 2 lawan 2. Tarik tali daripada kedua-dua pasukan ini. Situasi genting untuk NKT sudah pun pasti. Mereka tak ada ground yang baik untuk dimainkan. Hanya satu batu saja dan Kuan Ji masih ada 2 bom di tangan beliau. Tapi balingan pertama daripada rakannya tak kena tepat pada sasaran. Kali ini juga tersasar dalam beberapa sentimeter saja. Tapi akhirnya Kuan Ji, bom tangan yang terakhir beliau berjaya untuk mendapatkan The Goat. Dan Triple F satu-satunya lagi yang berdiri untuk pasukan NKT. Tiada lagi tempat yang selamat yang boleh untuk dimainkan. Chicken dinner hampir pasti untuk pasukan NKT. Tapi Kuan Ji waktu ini masih lagi cuba untuk mencari Triple F di belakang kawasan batu tersebut. Tembakan demi tembakan. Tak ragu-ragu langsung. Peluru masih lagi mencukupi untuk kedua-dua pemain daripada pasukan Flash saat ini. Dan dia akan mati ke tangan zon biru. Chicken dinner untuk Vietnam. Chicken dinner untuk pasukan Flash. Dia menguap, Mat. Yang nombor 3 tu. Dari kiri. Dia menguap. Bosan mungkin tengok member-member dia main. Ataupun chicken dinner sebentar tadi dengan cukup baik. Daripada pasukan Flash cukup baik ke? Ya. Aku rasa macam tak sangat baik lah. Sebab diorang boleh chicken awal lagi lah. Diorang boleh chicken awal lagi. Diorang boleh kutip satu lagi mata tadi. Tapi mungkin hesitation daripada pasukan Flash itu. Apa yang tu keraguan daripada... Kau sengaja nak trap aku kan? Keraguan daripada pasukan Flash ini yang menyebabkan mereka terlepas satu mata. Tapi 6 mata secara total, 16 poin secara penuh. Inilah mata untuk pasukan Flash, tapi belum lagi hari untuk pasukan-pasukan daripada Malaysia.